sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat sejahtera semua di luar sana. Apa khabar? Okey, selamat datang ke channel bersama Cikgu Haslina. Hari ini saya nak sharekan dengan anak-anak pelajar sekalian, cikgu-cikgu di luar sana. Hari ini saya akan ajar tentang kata ganti nama diri, ya. Pertama, kedua dan juga ketiga. Baik, sebelum saya teruskan ya perjalanan kita pada hari ini, sudi-sudilah ya like video saya, sharekan dengan kawan-kawan di luar sana dan juga klik butang subscribe. Jangan lupa ya. Baik, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Jom belajar. Baik, sampai masanya untuk kita belajar bahasa Melayu komunikasi bersama Cikgu Haslina ya. Okey, kita akan belajar tentang kata ganti nama diri ya dalam tata bahasa Melayu ya. Kata ganti nama. Baik, kita akan belajar apakah itu kata ganti nama, dan fokus kepada satu saja, iaitu kata ganti nama diri. Okey ya. Baik, kita akan mulakan pembelajaran sebentar lagi. Kita tengok slide saya dulu. Okey, untuk kata ganti nama diri ini ya, ada dalam bahasa Melayu. Okey, kita akan baca doa dulu ya supaya pelajaran ini berkati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadilah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Semoga pembelajaran kita diberkati pada hari ini. Baik, kita tengok seterusnya. Kata ganti nama diri. Apakah kata ganti nama diri ini? Ya, okay, kata ganti nama diri yang digunakan untuk menggantikan nama diri kita, nama tanya, nama tempat, nama tunjuk dan juga nama tak tentu. Okey, kita tengok seterusnya, slide seterusnya ya. Baik, kata ganti nama ini juga ya, kadang-kadang kita tertanya apa kata ganti nama dia, banyak sangatlah. Kata nama diri, ada nama tanya, ada nama tempat, ada nama tunjuk dan sebagainya. Baik, kita lihat kata ganti nama diri terbahagi kepada 3, iaitu kata ganti nama diri pertama ya, iaitu penutur. Kata ganti nama diri kedua iaitu pendengar. Kata ganti nama diri ketiga iaitu pihak atau orang yang diceritakan tentang halnya. Ada 3, ingat tu, ada 3 kata ganti nama. Nama diri pertama, kedua dan juga ketiga. Kena ingat tu, nanti cikgu nak tanya. Baik, kita tengok slide yang seterusnya pula. Lambat sikit. Okey, ini kata ganti nama diri pertama. Kita fokus pada kata ganti nama diri pertama dahulu. Kita lihat ya, apakah perkataan yang ataupun kata ganti nama, perkataan kata ganti nama diri pertama ini yang dituturkan oleh penutur pertama. Okey, untuk penutur yang pertama ni ya, yang pertama adalah kata ganti nama aku. Aku, penggunaan dia digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa ataupun dengan Tuhan. Ia menunjukkan keagrapan kita dengan kawan kita dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Ya, contohnya, ya Allah, ya Tuhanku. Jadi kita menggunakan perkataan aku bila kita bercakap dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah saya.
Saya digunakan apabila kita bercakap dengan seseorang yang baru dikenali. Apakah nama kamu? Nama saya. Macam bila kita berada dalam keadaan suasana yang rasmi, contohnya kita berada dalam perhimpunan, jadi kita bercakap di perhimpunan dan kita menggunakan perkataan saya. Dan hamba pula dan juga patik, beta, semua ni hamba, patik, beta digunakan oleh rakyat zaman-zaman dahulu hamba digunakan untuk membahasakan diri pada zaman dahulu. Patik pun sama, bila digunakan untuk kita bercakap dengan raja ataupun sultan, itu patik. Beta pula digunakan oleh raja. Tadi digunakan oleh rakyat. Sekarang raja pula guna perkataan beta apabila bertitah kepada rakyat. Dan kami digunakan pada diri orang yang berkata, temannya apabila bercakap dengan orang yang kedua. Kami membahasakan diri kami. Kita pula adalah digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan di orang kedua. Kita maksudnya semua yang berada dalam perbuatan itu termasuk sekali. Kalau kata kita. Kalau kami maksudnya ada orang yang kedua. Macam itulah. Baik, kita tengok kata ganti nama diri kedua pula. Diri kedua. Iaitu pihak yang mendengar. Tadi penutur, ini pendengar pula, orang yang mendengar. Okey, kita lihat apakah perkataan yang kita gunakan untuk kata ganti nama diri kedua. Okey, tengok baik Okey, untuk kata ganti nama kedua ni seperti anda, awak, engkau, tuan hamba, tuanku, kalian dan juga kamu. Anda gunakan untuk diri orang kedua apabila berhadapan dengan kita. Anda, saya dia atas pentas, anda semua di bawah. Contohnya bila kita bercakap dengan orang yang mendengar anda semua. Contoh juga sama juga dengan penggunaan perkataan awak. Awak ni digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan diri orang pertama tadi, kita lah. Engkau digunakan untuk orang yang rapat juga dengan hubungan kita, dan juga kita gunakan ketika kita berdoa kepada Tuhan dan sebagainya. Ya Allah, Engkau lah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berilah kami dan sebagainya. Kemudian perkataan tadi kita ada guna perkataan hamba kan. Sekarang ni ada perkataan tuan hamba. Jika kata ganti nama pertama menggunakan perkataan hamba, mesti diikuti dengan tuan hamba sebagai kata ganti nama diri orang kedua. Dia tak boleh kita kata hamba, apa tu awak pula. Tak sama, tak boleh dia tak synchronize Kemudian tuanku digunakan apabila kita bercakap dengan raja atau sultan Kalian pula digunakan untuk bercakap dengan beberapa orang yang diajak bercakap. Contohnya ada 5, 4 orang, macam cikgu bercakap dengan anak murid dia. Macam itulah. Dan kamu digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungan dengan kita, sama dengan awak, kamu sama penggunaan dia. Jadi kita dah tahu dah ada perkataan awak, ada awak, anda, engkau, tuan hamba, tuanku, kalian, kamu. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada 7 perkataan yang merupakan kata ganti nama diri kedua yang kita katakan sebagai pendengar. Baik, untuk kata ganti nama diri ketiga pula, iaitu orang ataupun pihak yang diceritakan tentang halnya. Kadang-kadang orang ketiga ni dia tak ada pun dalam perbualan tu. Selalunya dia tak ada lah, kita bercerita tentang dia. Ada apakah perkataan-perkataan yang kita gunakan untuk kata ganti nama diri orang ketiga. Contohnya di sini baginda digunakan untuk puteri-puteri raja ataupun sultan. Beliau digunakan untuk orang yang kita hormati, seperti ibu bapa ke, guru ke, pemimpin ke. Begitu juga dengan dia, dan ia digunakan untuk yang umum seperti orang biasa ke, rakan kita ke. Mereka pula digunakan untuk orang yang bilangannya yang lebih daripada seorang. Ada 3 orang. Jadi kita kata mereka. Okey, tengok ujian pula.
campur uji minda ya, latihan. Untuk latihan ni cikgu akan ambil latihan yang seterusnya. Kita tengok ya. Tengok latihan seterusnya. Okey, ni latihannya. Okey. Okey, yang pertama, Ali dan Chong sedang berenang. Jadi ada dua orang sedang berenang. Jadi kita tengok dia apa mereka. Jadi apa? Mereka berenang dengan gembira. Maksudnya kita perbalan ni tak masuk Ali dan Chong, tapi cuma bercakap saja. Ali dan Chong sedang berenang. Untuk mereka sedang berenang. Jadi mereka. Jadi kita menggunakan perkataan mereka berenang dengan gembira. Okey, untuk nombor 2 pula. Siapakah nama? Tanya cikgu Ngau. Okey, cikgu Ngau ni bertanya kepada siapa? Tunjukkan pada gambar tu dia sedang bercakap dengan orang yang pendengar. Jadi orang pendengar, orang yang kedua ni selalunya siapakah nama? Kamu. Pandai. Siapakah nama kamu? Okey. Untuk nombor 3 pula, kita tengok yang soalan nombor 3. Silap pula tadi. Okey, nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Mesti menghormati orang tua. Mesti menghormati orang tua-tua. Siapa yang mesti menghormati orang tua-tua ni? Kita. Kan? Okey. Kita, sebab dia umum, jadi kita kena menggunakan perkataan kita. Kita mestilah menghormati orang tua-tua. Okey, yang keempat, kanak-kanak itu adik saya. Kanak-kanak itu adik saya. Jadi kita bercakap tentang adik kanak-kanak tu. Jadi dia lebih umum, jadi kita menggunakan perkataan dia. Dia baru berumur 5 tahun. Okey, yang seterusnya adalah nombor 5. Okey, nama Lee Chi Hao. Jadi dia memperkenalkan diri, dia nak gunakan apakah perkataan apa yang sesuai. Dia menggunakan saya. Jadi nama saya Lee Chi Hao. Ya. Okey, yang keenam, saya dan Fatimah berkawan baik. Jadi tu di situ apakah jawapan dia? Pergi ke sekolah bersama-sama. Jadi dia menggunakan kata ganti nama diri pertama, iaitu dia mengandaikan dia dan juga Fatimah. Jadi itu macam mana? Kami pergi ke sekolah bersama-sama. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya pula. Lambat sikit. Okey, tengok soalan yang seterusnya. Okey, yang pertama, mestilah menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Jadi ada pengulangan kita ya, pesan bapa kepada anak-anaknya. Okey, kita tengok pesan bapa kepada anak-anaknya. Maksudnya dia mengandaikan bapa itu bercakap bersama-sama dengan anak-anaknya. Jadi perkataan yang paling penting adalah yang perlu digunakan adalah perkataan kita ataupun apa? Mestilah menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Maksudnya sini apa? Kita ke? Kamu ke? Okey, kamu mestilah. Jadi bapa menerangkan kepada anak dia, kita mestilah menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Jadi kamu kena menghormati orang yang lebih tua daripada kamu. Macam mana? Apa yang betul? Kita ke kamu? Fikir-fikirkan. Okey, ini Encik Musa. Okey, guru besar. Kalau guru besar, kita menggunakan perkataan yang lebih dihormati, iaitu perkataan beliau. Okey, ini Encik Musa. Beliau guru besar SK Seri Kembangan. Okey, betul ya. Ini Encik Musa. Beliau guru besar SK Seri Kembangan. Okey, ada nombor 3, Mary, Selvi dan Rosnah tinggal berjiran.
Mereka tinggal berjiran. Ke apa? Ya, mereka tinggal berjiran. Okey, nombor 4. Mengapakah tidak memulangkan buku cerita saya? Tanya Halim kepada rakannya. Okay, Halim sedang berbual dengan rakannya. Jadi dia kata apa? Dia Halim dan rakannya mestilah adalah kata ganti nama diri kedua, iaitu mengapakah kamu tidak memulangkan buku cerita saya? Okey, tanya Halim kepada rakannya. Okey, untuk nombor seterusnya iaitu nombor 5. Dikehendaki beratur sebelum ke kantin, kata Cikgu Razak. Ini apa dia? Kalian. Betul. Bila ramai kita menggunakan perkataan kalian. Kalian dikehendaki beratur sebelum ke kantin, kata Cikgu Razak. Ya, perkataan kalian. Kalian mesti ramai ya. Kalian nampak budak pelajar dia 1, 2, 3, 4 orang pelajar dia. Kan? Okey, untuk soalan nombor 6 ni pula, kita tengok ya, pergi ke sekolah dengan menaiki bas, kata Kamal dan Prakash kepada Cikgu Lim. Cikgu Lim. Okey, apa kata yang sesuai? Pergi ke sekolah dengan kata Kamal dan Prakash. Kamal dan Prakash 2 orang. Dia bercakap dengan Cikgu Lim. Jadi, bila dia bercakap dengan Cikgu Lim, jadi dia menggunakan kata apa? Kata ganti nama pertama, iaitu perkataan kami. Okey. Baik, itu saja 2 latihan kita pada hari ini. Esok pula. Nanti kita akan sambung lagi apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu kata ganti nama diri. Ada 3, ingat ya. Kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Baiklah. Okey, jangan lupa untuk like video cikgu, sharekan dengan rakan-rakan di luar sana dan subscribe channel cikgu bersama Cikgu Haslina. Okey, itu saja untuk hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum.